Dan sebelum kita masuk kepada surah Al-Mumtahanah, suka saya ingatkan dan juga bacakan satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udul, yanfuna anhu tahriful ghalin wa intihalul mubtilin wa ta'wilul jahilin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang sahih, kalau kita boleh lihat di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi kata, "Yahmilu hadzal ilm", dibawa ilmu ini, iaitu ilmu agama ataupun berkaitan menjaga agama ini, min kulli khalafin, daripada setiap generasi, 3 kelompok ataupun 3 kerja para duat dan para ulama. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata yanfuna anhu tahriful ghalin. Kerja mereka adalah menafikan dan membasmi pembohongan kelompok-kelompok yang melampau di dalam agama. Buat satu benda dia nak melampau. Dalam akidah dia cuba berteori baharu, dalam ibadah dia cuba berteori yang baharu. Tugas dia adalah tahrif ataupun yanfuna anhu tahrifal ghali. Dia akan nilai dan tengok, dan apa-apa sahaja yang tidak kena pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan bantah. Dan tahrif al-ghalin wa intihal mubtilin, perkara-perkara yang diada-adakan oleh kelompok-kelompok yang batil. Okey, wa intihal mubtilin wa ta'wilul jahilin, dan juga takwil yang dilakukan, yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang jahil. Tiga tugas inilah yang menjaga agama. 3 tugas inilah yang digalas oleh para ulama untuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita mempunyai asalatud din, keaslian agama. Originality Islam ini ada di kalangan para ulama yang menjaga. Tidak mustahil akan berlaku di kalangan para ulama berbeza pandangan. Ya, perbezaan pandangan ini berdasarkan nas, tetapi ia tidak berdasarkan hawa nafsu. Oleh itu, apabila kita melihat 3 kelompok ataupun 3 tugas para ulama, saya ingin berkongsi satu kisah kehidupan seorang ulama yang besar di kalangan para ulama hadis dan juga para ulama akidah. Namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal antara orang yang hebat, manusia yang cukup hebat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini menjalankan 3 tugas ini secara konsisten. Dididik oleh ibu dia. Al-Imam Ahmad ini, dia hidup di Baghdad. Ayah dia meninggal ketika kecil. Dia duduk bersama dengan ibu dia. Ibu dia meminta dia supaya hafal Al-Quran. Dia selesai hafal Al-Quran umur dia 10 tahun. Dia masih, dia hafal Quran hebat Al-Imam Ahmad. Dan ibu dia, kalau kita lihat pengorbanan ibu dia, dan juga ibu-ibu yang melahirkan kelompok para ulama yang hebat. Kita lihat juga Al-Imam Syafi'i, meninggalnya ayahnya di Gaza, ibu dia bawa pergi ke Mekah, Palestin atas, mak dia bawa balik ke Mekah. Hidup dan hebat di bawah didikan seorang ibu tanpa ayah. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap pagi ibu dia akan bangunkan Al-Imam Ahmad di waktu kesejukan pagi. Pada umur dia kecil, ibu dia akan bawa dia pergi jalan jauh ke masjid. Sejuk.
Kita duk pagi subuh di masjid Malaysia pun, kadang nak pegang air pun gaya mandi Piramli saja. Okey. Al-Imam Ahmad duduk di Baghdad. Ibu dia bawa dia setiap hari pergi ulang alik masjid. Pada umur dia 15 tahun, ibu dia ajar ataupun ibu dia suruh dia belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umur 16 tahun dia sudah mula berjalan. Means, di dalam para ulama antara salah satu syarat mereka namanya rihlat fi talabil ilm. Mereka mesti berjalan, mesti merihlah. Mesti apa kita katakan bermusafir mencari ilmu. Dia tak macam kita kalau kata kita call syekh apa macam ni atau ustaz macam mana, prof macam mana, selesai. Tetapi zaman itu tidak ada. Imam Ahmad berjalan, pergi merata tempat di Kufah, di Basrah. Dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mekah. Antara Iraq dengan Mekah, hari ni kalau nak kata naik bas pun berhari-hari. Bayangkan ketika itu dia jalan kaki. Imam Ahmad dia bukan orang kaya. Ketika ibu dia lepaskan, ibu dia kata, aku serahkan engkau kepada Allah. Allah ni kalau kita serahkan suatu perkara, kata ibu dia, Allah takkan cuai. Imam Ahmad, ibu dia pergi, ketika ibu dia lepaskan Imam Ahmad pergi, dia siapkan garam, dia siapkan gandum, semua sekali. Kata Imam Ahmad, beberapa kali aku terputus makanan. Lihat, inilah bagaimana para ulama belajar. Kita macam mana belajar, kita tak belajar. Tapi doktor nak exam tu, pulun semua ustaz minta ayat jampi. Betul, sungguh. Saya pernah tengok ada satu Cina. Ada Cina luar tadi. Satu Cina. Dia tanya pasal apa pergi minum anak saya. Dia kata belajar sungguh-sungguh dapat straight A. Anak you kenapa ada you tak belajar dapat satu A, mana complete package lah, A, B, C, D, E apa semua. Jadi dia kata alhamdulillah ada satu A tu, pilah ustaz jampi, kalau tak mampu tak ada A langsung. Kita punyalah bertantan makan kismis jampi ke, kismis tak jampi ke. Al-Imam Al-Bukhari dia makan apa? Terputus makanan. Dia makan akar kayu, mengalas perut. Imam Ahmad ni hebat manusia. Imam Ahmad tu antara guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni tak banyak. Hadis ni kata ratus ribu lah. Tetapi bila satu hadis dia tak sampai, dia jalan periwayatannya bukan satu. Kadang satu hadis ada 10. Mungkin lebih banyak pada itu. Imam Ahmad dalam riwayat menyatakan dia hafal hadis sanad tu. Satu hadis sanad berbanyak-banyak tu, dia hafal 1 juta. Al-Imam Ahmad tanpa lupa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia hafal 1 juta. Otak dia macam ensiklopedia. Hebat manusia Imam Ahmad. Ketika mak dia lepaskan dia umur 15 tahun, dia berjalan. Ketika dia berjalan pergi bermusafir, Imam Ahmad kata aku tersesat 3 kali. Setiap kali dia tersesat, dia mengangkat tangan, dia doa, dia kata ya dalilal hairina dullani. Wahai pemberi jalan kepada orang-orang kehairanan, tunjukkanlah aku jalan. Kata Imam Ahmad, kadang-kala tak sampai aku turun tangan ataupun aku habis doa, Allah dah tunjukkan jalan. Imam Ahmad dia ada karamah yang banyak. Tetapi Imam Ahmad dan anak-anak muridnya tak pernah kempen orang kata dia ada keramat ke dia apa, tak. Sebab itu tidak memberikan makna. Kita dengan Allah bukan dengan karamat, mana wali ke, mana ulama, tak. Kita pada Allah. Kita hormat ulama, hormat. Tapi tidak mentakdiskan, tidak mensucikan para ulama. Tak. Dia salah. Tapi kita hormat dia, seorang ulama yang besar, kita sayang, kita cium kepala mereka. Al-Imam Ahmad ketika dia kadang sesat, dia kata ya dalilal hairina dullani. Dia sesat dan kemudian Allah berikan dia jalan. Imam Ahmad. Dan kemudian Imam Ahmad ni dia berjalan kaki. Dia tak kata kita naik bas, train dan sebagainya. Dia berjalan kaki. Dan tidak juga nak naik unta ke. Dia orang miskin.
Dia orang miskin. Tapi dia mulanya dia dengan apa yang ibu dia berikan. Allah rahmati dan juga ampun berilah kebaikan banyak pada ibu saya. Saya tak nak ambil agama. Saya terus terang, saya tak nak ambil agama dulu. Saya nak ambil sains. Sampai kan kita berkonfrontasi dengan mak kita seminggu. PSPM, Pak Rizal. Kita kata nak, kita tak ambil agama. Okay? Dan Allah mentakdirkan keberkatan ibu yang pilih. Menjadi apa kita pada hari ini dengan apa yang dia tentukan. Okay? Dan Al-Imam Ahmad ketika dia berjalan sampai satu hari dia pergi ke Yaman. Yaman ni daripada Iraq dia akan jumpa Saudi dulu baru Yaman hujung. Dia pergi berguru dengan seorang ulama besar namanya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani di Sana'a. San'ani di Sana'a. Abdul Razak As-San'ani. Dia pergi berjalan ke sana nak belajar dengan ibu guru dia. San'ani ni hebat orangnya. Tetapi oleh kerana para ulama ni objektif, tadi 3 perkara yang saya sebut, Abdul Razak San'ani dihukum oleh Imam Ahmad sendiri sebagai dhaif ketika selepas dia buta. Imam Ahmad hafal 1 juta. Imam Ahmad dia hafal 1 juta. Abdul Razak San'ani dia tak hafal otak. Sebab tu hadis dia ada 2. Hafal daripada dada. Tanya saya boleh keluar. Ada juga kalau tanya saya kata saya tulis. Sat lah. Orang tanya kita baca. Ada 2. Al-Imam Ahmad dia hafal dalam otak. Abdul Razak San'ani tak, dia bergantung kepada tulisan dia. Pada umur dia 40-an ke 50-an, Abdul Razak San'ani guru kepada Al-Imam Ahmad, buta. Jadi dia tak boleh rujuk kepada penulisan dia. Dia sayang ke Abdul Razak San'ani, tapi dia lebih sayang kepada agama. Okey? Dan dia tengok kalau keluar daripada umur dia 40 tahun, dia kata hadis pada ni lemah. Tak boleh digunakan. Hujah yang kuat tidak boleh. Tapi hadis-hadis lah, kadang-kadang dia akan berlaku masalah. Para ulama objektif. Sayang, salah. Okay? Kemudian apabila dia pergi berjalan, bayangkan ke Yaman. Lillahi ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian. Tak macam kita, orang belajar agama lah ni paling banyak job. Kita kalau katalah belajar math, tak ada lah orang tiba-tiba panggil hari-hari nak mengajar belajar math kan. Yang datang pun mungkin satu orang tuan je. Ni masjid banyak ustaz-ustaz ni bukan nampak buat duit. Imam Ahmad lillahi ta'ala. Dia pergi ke Yaman, dia jalan kaki. Fattaqullah wa yu'allimukumullah, Allah kata. Takwalah pada Allah. Allah yang akan ajar kamu. Dia berjalan kaki, dia sampai ke Yaman. Ada orang nampak, orang besar. Imam Ahmad ni orang yang alim. Hebat dia. Orang bagi dia bekalan duit. Dia kata, dah, aku tak ambil duit. Imam Ahmad balik ke Baghdad. Kalau kata Imam Ahmad di Baghdad ni, masuk ke dalam pasar, orang bertakbir. Hebat tengok Imam Ahmad ni. Satu hari Imam Ahmad berada di kawasan pasar. Dia kerja. Dia imam, tapi dia kerja. Satu hari dia tanggung kayu badan dia. Dia ambil kayu, dia pegang, dia letak atas bahu dia, dia bawa. Orang nampak daripada kedai, orang keluar yang naik atas kedai. Daripada kedai dia keluar yang atas kedai dan atas unta, atas kuda, turun semua. Dia kata, ya Imam, turunlah benda tu kami angkat. Imam Ahmad angkat, dia letak. Nampak berbirat tangan dia, muka dia merah, dia menangis. Kata Imam Ahmad, Nahnu qaumun masakin, laula sitrallah laftadahna. Kami ini kaum yang miskin. Kalaulah tidak Allah tutup aib kami, dah tentu dah orang nampak. Ada orang puji Imam Ahmad. Orang puji datang, ustaz ni baguslah, kadang orang puji dia. Imam Ahmad orang puji di hadapan dia, dia menangis. Imam Ahmad kata, "Lau alimta ma indi min adh-dhunubi wal khataya la hasawta ala ra'si bit-turab." Kata Imam Ahmad, kalaulah engkau tahu apa yang aku ada daripada dhunub wal khataya, dosa dan kesalahan, kau akan ambil tanah ni kau letak atas kepala aku. Imam Ahmad menangis.
Bayangkan dia tak nak orang puji dia. Ada orang kata, oh dia apa, di kawasan perbatasan, tentera-tentera semua doakan kau imam. Engkaulah yang ajar penduduk Baghdad ini dengan ilmu, hadis dan sebagainya. Imam Ahmad kata, aku takut itu istidraj. Tahu istidraj? Istidraj ni Allah berikan satu kelebihan kepada orang jahat supaya dia tambah jahat. Macam Fir'aun. Macam Fir'aun, dia pernah buat beberapa kali, contoh dia ambil anak panah, dia baling ke atas, dia buat bangunan tinggi, dia baling menghala ke langit, balik anak panah tu berdarah. Allah saja akan dia kata apa? Tengok aku dah bunuh Tuhan Musa. Itu istidraj. Kadang-kadang kita ni dalam kesilapan, kesalahan ataupun dalam kesesatan, tiba-tiba kita boleh buat satu perkara ajaib. Orang kata, oh keramat lah Tok Syekh ni apa semua. Kita mulalah buat perkara-perkara syirik. Itu istidraj. Dia bukan karamah. Karamah pada orang yang salih. Dan karamah dia tahabat kat orang. Aku ada karamah, cik. Tak ada. Tak ada. Imam Ahmad dia tak pernah. Apa yang kita akan ni semua diriwayatkan oleh anak dia. Antaranya Abdullah, anak dia. Imam Ahmad salih orang dia. Dia ambil, dia letak atas kepala. Imam Ahmad dia pergi ke Madinah, dia tak dan jumpa dengan Imam Malik. Imam Ahmad ni dilahir pada tahun 164 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada bila? Al-Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Al-Imam Ahmad 160 Hijrah, 64 Hijrah. Al-Imam Abu Hanifah mati atau wafat ketika tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i 150. Meninggal satu orang, lahir satu orang. Tokoh. Al-Imam Ahmad 164, dia tak sempat jumpa dengan Imam Malik. Dan apa berlaku, hari dia nak mati, Imam Ahmad tengok kedua belah kaki dia. Supaya kita tahu betapa besarnya para ulama menjaga agama dan bagaimana tribulasi yang ditanggung oleh para ulama. Imam Ahmad kata, alangkah baiknya kedua belah kaki aku ini menjejak medan peperangan mempertahankan Islam. Imam Ahmad tak sempat. Sebab apa? Imam Ahmad lama di penjara oleh pemerintah zamannya. Al-Imam Ahmad di penjara teruk dia kena. Imam Ahmad kata, pada zaman ketika Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun, Umayyah, Khalifah Al-Ma'mun, Imam Ahmad hidup pada Khalifah Al-Ma'mun. Pada akhir pemerintahan Al-Ma'mun terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang terkesan besar. Mu'tazilah ni memang satu mazhab akidah falsafah. Satu akidah falsafah Mu'tazilah. Zaman dialah yang menyatakan Quran itu makhluk. Fitnah terhadap Quran itu makhluk. Zaman tersebut para ulama ditangkap, dibunuh, diseksa. Sehingga ada riwayat menyatakan lebih kurang 3,000 para ulama diseksa dan dibunuh pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Imam Ahmad ditangkap, nak dibawa ke pengadilan ke hadapan Al-Ma'mun. Dalam perjalanan Al-Imam Ahmad angkat tangan doa, dia kata, ya Allah, janganlah aku sempat untuk jumpa dengan Al-Ma'mun. Tak dan Al-Imam Ahmad jumpa, Al-Ma'mun mati. Al-Ma'mun Khalifah mati. Tak sempat dia. Selepas Al-Ma'mun mati, di mana kita tahu di zaman tersebut adanya beberapa qadhi besar di kalangan Mu'tazilah. Ulama dia bukan orang pencacai tepi jalan dah. Ulama, antaranya Ahmad ibn Abi Du'at, menjadi qadhi besar negara Islam, menyatakan siapa yang menyatakan bahawa Quran itu bukan makhluk, dia sesat, dia kafir, tangkap. Al-Imam Ahmad di antara yang terkena dan juga diseksa oleh khalifah selepas daripada Al-Ma'mun. Lepas Al-Ma'mun naik Al-Mu'tasim. Lepas daripada Khalifah Ma'mun datang Al-Mu'tasim, berlanjutanlah fitnah yang menyatakan bahawa Quran itu makhluk selama 15 tahun. Al-Imam Ahli Sunnah menyatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Al-Quran kalamullah qadim ghair makhluk. Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Lama dah benda ni, dia bukan makhluk. Dia nak kata ni falsafah. Kalau kita bincang pun kita takkan dapat.
Dia nak bincang apa? Quran ini makhluk macam kita. Dia diciptakan. Okey, jadi apabila makhluk dia boleh dia akan bersifat makhluk Quran. Tak. Quran ini kalamullah. Perkataan Allah. Yang makhluk ni, mushaf yang kita akan dicipta ini makhluk. Tetapi ayat sebenarnya dia tak tertulis. Dia disampaikan daripada Allah Azza wa Jal kepada Jibril, Jibril kepada Nabi. Sebenarnya penurunan Quran dia perkataan. You boleh pegang perkataan saya? Tak boleh. Itu perkataan Allah turun pada Jibril, Jibril turun pada Nabi SAW. Jadi pemikiran ini falsafah. Dan tidak ada satu pun ulama hadis ataupun ulama mufassir menerima falsafah. Kata Al-Imam Syafi'i, siapa berfalsafah pagi, bodoh berfalsafah. Dan dia akan jadi bodoh tengah hari, kafir petang. Imam Syafi'i. Sebab tu kenapa orang yang berada di atas manhaj sunnah kan terpaksa bertembung dengan kelompok ini. Dan orang yang belajar sunnah, dia tidak akan mampu untuk berada di keliling raja-raja. Perkataan kita tepat. You salah akidah, you syirik, you akan kenal. Kita akidah bersih. Tapi ada orang yang terpaksa menghalalkan kerana untuk bersama dengan raja-raja. Sehinggalah Al-Imam Ahmad. Ini kemuncak dah. Imam Ahmad kata, sehinggalah ketika Mu'tasim ambil tindakan terhadap Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, satu malam ketika aku tengah salat malam. Imam Ahmad ni kata anak dia, satu hari satu malam hidup dia salat 300 rakaat. Satu hari satu malam dia salat 300 rakaat. Dengan salat wajib semua sekali 300 rakaat. Imam Ahmad. Dan ketika dia kata dia sedang salat malam, dia sedang qiyam, tentera masuk menyerbu rumah dia dan tarik dia keluar dan gari dia dengan besi. Okey. Imam Ahmad berada di dalam rumah, depa pecah, depa masuk, dia heret keluar Al-Imam Ahmad, dia gari dengan besi. Kata Al-Imam Ahmad, besi tersebut, rantai yang merantai diri dia lebih berat daripada tubuh aku. Apa yang Al-Imam Ahmad itu dirantai, dia kata rantaian besi itu lebih berat daripada tubuh aku. Dia tak boleh nak bergerak. Dia heret, dia letak di belakang kuda. Apabila dia nak belakang, dia pegang, dia diheret di belakang kuda, dia dibawa, dia heret di sekitar Baghdad. Kata Al-Imam Ahmad, setiap kali aku nak jatuh, aku baca Allahumma hafadni. Ya Allah, jagalah aku. Setiap kali nak jatuh, dia kata, Ya Allah, jagalah aku. Imam Ahmad. Ketika itu umur dia tidaklah semuda mana. Tetapi dia berada di situ, dia nak jatuh. Dan dia kata, Allahumma hafadni. Ya Allah, peliharalah aku. Dan ketika berada, dia masuk, ditangkap, diheret keluar, dibawa masuk ke dalam penjara. Ketika berada dalam penjara, Al-Imam Ahmad biasalah kerja dia salat. Waktu malam dia salat. Dia kata, aku di dalam penjara gelap. Aku tak nampak kat mana kiblat. Dia nak salat. Dan kemudian aku cari air untuk berwuduk. Antara karamah Al-Imam Ahmad, pada malam itu aku hulurkan tangan, turun air yang aku tidak ketahui, sejuk untuk aku wuduk. Dan Imam Ahmad berwuduk. Yang ini dia tak cerita. Dia cerita pada anak dia. Anak dia tanya macam mana ayah salat, macam mana apa. Bapa dia cerita. Imam Ahmad pegang dan dia wuduk, dia salat. Waktu pagi dia diheret ke hadapan Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim kata, hei Ahmad, aku tak nak bunuh kau, aku tak nak buat apa kat engkau. Tapi tolonglah kata kat aku, kata yang bahawa apa yang ulama aku ni kata. Quran makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad kata, tak, Al-Quran kalamullah, ghair makhluk. Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk. Dan apa yang berlaku? Kata Mu'tasim, cakap, sokong apa yang aku kata. Kemudian tuan-tuan, perempuan dan sahabat-sahabat sekalian tahu apa kata Qadi besar Abu Du'ad dan juga Al-Muraisi. Dia kata, khalifah bunuh dia, darah dia kami tanggung. Nampak? Yang jahat bukan orang biasa, ulama. Ulama tu. Ahmad ibn Abi Du'ad, dia kata khalifah bunuh, pancung dia, kami tanggung darah dia. Khalifah tak berani.
dia disebat seketika itu 160 kali sebatan. Kata penyebat tu, dia kata, kalau 16 kali aku sebat gajah, tumbang gajah. Al-Imam Ahmad disebat dan dia pengsan. Dia kata, aku bangkit-bangkit, aku di dalam penjara. Dan Al-Mu'tasim sendiri dia takut nak ambil tindakan. Orang kat luar jaga, rakyat kat luar beratus ribu menjadi anak murid Al-Imam Ahmad, jaga. Dia tak berani. Mu'tasim nak makan, dia kata, Cik Ahmad makan tak makan? Dia kata, Ahmad kata, aku tak makan. Dan riwayat menyatakan Imam Ahmad, dia dipenjara 28 bulan. Dia dipenjara 28 bulan dan setiap hari dia dalam penjara dia berpuasa. Tetapi tak pernah dia jamah satu pun makanan daripada pemerintah ataupun penjara. Dan orang tak tahu mana dia dapat berbuka. Tu Allah alam, dia tak bagi tahu. Tapi buka dia ada makanan. Al-Imam Ahmad. Selepas itu dan juga ketika dia disebat hari-hari dalam keadaan berpuasa. Dan habis sekali matinya Al-Mu'tasim, naik Al-Wathiq. Al-Wathiq. Dan apabila dan kata Al-Imam Ahmad ketika dia dipukul tu, ataupun dia berada dalam perkara ataupun perkataan yang selalu dia ulang, hasbiyallah wa ni'mal wakil, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagi aku, hasbiyallah wa ni'mal wakil, yang merupakan sebaik-baik pengurus urusan aku. Begitu jugalah Al-Imam Nabi Allah Ibrahim ketika nak dibakar, hasbiyallah wa ni'mal wakil, selamat Ibrahim. Begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apabila kita kita apabila kesusahan, kita kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi aku. Manusia tak mampu berikan apa-apa melainkan Allah berikan pada kita. Al-Imam Ahmad, dia kena, sehinggalah daripada dia keluar, kata anak dia, bapa aku dah teruk dah. Ialah orang tua, jadi sebat, dipukul hari-hari. Kalau kita rasa hari ini kalau berada di Malaysia, sebatan di penjara tu masih lagi mempunyai dengan jagalah sihat tak sihat macam mana, kalau sakit letak ubat dan sebagainya. Bayangkan zaman tu adakah dia jaga? Imam, apabila dia dipukul dan dia keluar daripada penjara, dia jumpa banyak orang miskin dan orang-orang muda. Jumpa dengan dia kata, dunia ini sekejap saja kalau kita rasa susah. Hanya beberapa bilangan hari yang akan kita jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad dia keluar, dan apabila dia Al-Imam Ahmad ni, tuan-tuan, dia manusia yang terlalu hebat. Kata Al-Imam Syafi'i, aku tak tinggalkan Baghdad melainkan aku tinggalkan padanya Ahmad bin Hanbal. Tidak ada orang yang aku tinggalkan di Baghdad melainkan Ahmad, yang manusia yang paling faqih dan manusia yang paling hebat dalam ijtihad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata Yahya ibn Ma'in, dia kata, aku try nak jadi Imam Ahmad 3 hari, tak larat aku. Yahya bin Ma'in. Kata guru Al-Imam Al-Bukhari, Ali bin Madini. Ali bin Madini manusia hebat lah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, aku tak pernah merendahkan diri depan manusia. Aku berbangga dengan ilmu yang Allah rezekikan kepada aku, melainkan Ali bin Madini. Al-Imam Al-Bukhari jumpa Ali Madini, dia tak boleh angkat muka lah, bahasa lah. Hebat Ali bin Madini. Tetapi Ali bin Madini kata, kalau Ahmad bin Hanbal ini dihidupkan di kalangan Yahudi, dia boleh jadi tanda, silap-silap. Dalam riwayat kata dia boleh jadi Nabi di kalangan Bani Israel ataupun Yahudi. Bila dia keluar daripada penjara, naiknya pemerintah baru Al-Mutawakkil yang pro kepada sunnah. Lepas daripada Mu'tasim pada Wasit, dan juga naik kepada Al-Mutawakkil yang pro kepada sunnah. Khalifah hantar pampasan. Dia kata apa? Inni akhsha fitnatil mal min fitnatil azab. Aku ni takut dengan fitnah harta daripada fitnah azab. Azab ni akhir. Fitnah harta ni yang menyebabkan kita lari daripada agama.
Kerana apa ulama-ulama tu dia sanggup bersekongkol kenakan Imam Ahmad? Harta. Jadi apabila Imam Ahmad kata aku takut, sehinggalah Al-Imam Ahmad keluar penjara dan dia lemah. Satu hari dalam beberapa ketika sebelum Imam Ahmad meninggal, kata anak dia, aku nampak bapa aku di dalam bilik gelap menangis. Anak dia jumpa dengan bapa dia, dia kata, ayah, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku takut bagaimanalah Allah menjadikan aku dalam kubur yang gelap dan berseorangan. Imam Ahmad. Dan ketika itu dia sedang duduk, dia tahan duduk. Anak dia kata, wahai ayah, kenapa tidak engkau baring saja? Kau dah tua, baringlah. Al-Imam Ahmad jawab, bagaimana aku hendak baring ketika aku mendengar hadis Nabi SAW. Nabi riwayatkan perkataan Allah, hadis Qudsi, ana jalisun inda man zakarani. Aku ni duduk di sisi orang yang mengingat aku. Allah duduk dengan duduknya Allah itu dengan kemuliaan dia, tak sama dengan manusia. Allah duduk, tapi bukan macam mana saya duduk, bukan macam mana tuan-tuan duduk, tetapi layak bagi kehebatan dan kemuliaan Allah. Allah duduk. Imam Ahmad kata, aku baring, aku sedang mengingati Allah. Takkan ketika Allah membayangkan dirinya duduk dan aku baring. Saleh Imam Ahmad. Dan dia mati, tuan-tuan. Dia mati. Ketika itu dia di Baghdad. Rakyat Baghdad lebih kurang ketika itu orang 2 million yang salatkan riwayat dalam riwayat yang masyhur dan banyak yang sahih, yang sembahyangkan jenazah Al-Imam Ahmad 1.3 juta orang yang sembahyangkan Al-Imam Ahmad di Baghdad. Dia bukanlah ni kalau kita orang meninggal terus telefon semua boleh naik kereta akan naik apa semua. Tak. Imam Ahmad disembahyangkan 1.3 juta manusia. Orang wudu untuk salat jenazah dia daripada salat duha sehinggalah asar. Berwudu untuk salat pada Al-Imam Ahmad. Dan kemudian Al-Imam Ahmad ni orang tak bergerak, hanya berjalan jenazah Al-Imam Ahmad di hujung jari saja. Orang tolak sampai ke kubur dia. Imam Ahmad. Hidup dia macam mana? Orang pukul, orang hina, orang kata dia kafir, orang kata macam-macam. Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat hampir dibuang jenazahnya dibuang begitu saja. Sebab kerajaan zaman dia selepas pada Imam Ahmad. Tak suka pada dia. Dan Imam Ahmad tak pernah diberi ruang untuk ceramah macam saya ataupun khutbah, tak bagi tauliah. Allah, Imam Bukhari tak pernah diberi tauliah. Siakan ditangkap, dibuang negeri. Diberikan amaran, kau jangan bagi khutbah, jangan mengajar di masjid. Sejarah Islam berulang, tuan-tuan. Sejarah Islam berulang. Aktor dia sama. Kelompok yang tangkap, kelompok yang apa, sama seperti mana apa yang berlaku kepada Imam Ahmad. Seperti berlaku pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sama. Kelompok itu kuat falsafah. Sebab tu saya katakan, orang tanya apa, takkan Imam Ahmad ini yang digelar al-Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, ada orang kata dia kafir. Allah. Nak timbang antara kita dengan Imam Ahmad bila ada orang kata dia kafir. Bumi dengan langit ni dekat lagi daripada kita dengan Imam Ahmad. Lihat doa Imam Ahmad sebelum dia mati. Dia kata, Allahumma ighfir man darabani. Allahumma ighfir man zalamani. Allahumma ighfir man sajanani. Illa sahibal bid'ah. Illa sahibal bid'ah yakiduni al-Islam. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah orang yang pukul aku. Ya Allah, engkau ampunkanlah orang yang zalim aku. Ya Allah, engkau ampunkanlah orang yang penjarakan aku, melainkan ahli-ahli bid'ah. Mereka inilah punca kepada apa yang berlaku. Sebab itu para ulama, kita masyarakat kita allergic isu ni. Para ulama bincang sebab inilah yang menyebabkan Kristian berubah. Bid'ah jugalah yang menyebabkan Yahudi berubah. Dan inilah yang menjaga agama ini daripada sebarang perubahan.
Islam tidak terikat dengan you punya region. Tak. Islam sama keseluruhan. Kita tak kata you sebagai orang Nusantara, you sebagai Arab, you sebagai Eropah. Takkan agama Nabi kita satu, kita bergantung kepada tempat-tempat kita. Oh, tempat kita tak apa. Dah. Ini tanggungjawab kita. Kita tak pergi kata ke orang macam-macam, tapi kita katakan ini perkataan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udul. Akan bawa setiap zaman ini kelompok orang yang bawa ilmu ini orang yang adil. Kerja dia apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Membasmi sebarang perubahan tokok tambah, perubahan yang dilakukan oleh orang melampau. Wa ta'wilul jahilin, wa intihal mubtilin, penambahan orang-orang yang batil. Wa ta'wilul jahilin, dan ketak penakwilan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Mungkin kita berbeza pandangan, sahabat-sahabat sekalian, tetapi perbezaan itu mesti terdiri daripada nas Quran dan Sunnah, bukan falsafah Yunan ataupun Greek. Ini yang melanda. Sama ada di Malaysia ataupun di sini, ada di kalangan cuba memasukkan, you nak boleh berfalsafah, you nak berinovasi, buatlah dalam dunia, bukan akidah dan ibadah. Salah kita, ya Allah. Apa kita, semua orang betul kita nak buat cari agama, apakah yang membawa kepada syurga, kepada redha Allah Azza wa Jalla? Belajar, baca semuanya. Bukan hanya pergi kepada satu tokoh ataupun satu orang daripada kita ta'assub dan kita melampau. Okay. Satu mukadimah yang panjang. Dan kita lihat kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Mumtahanah. Juzuk yang ke-28, surah yang ketiga. Dalam surah Al-Mumtahanah, iaitu surah Madaniyah. Surah ini merupakan, Mumtahanah ni maksud dia datang isim maf'ul. Kita sebut dulu, dia datang daripada isim maf'ul. Mumtahan. Apakah perkataan dia? Bagi siapa yang pernah belajar bahasa Arab mesti tahu. Dia datang daripada perkataan imtihan. Apa imtihan? Tes. Exam. Kalau kata imtihan al-akhir, final exam. Imtihan al-nihai, final exam. Imtihan ini adalah tes, ujian dan sebagainya. Kalau kita katakan examiner, dia jadi mumtahin. Okey, mumtahin. Okey, baris bawah. Orang yang buat exam tu. Tapi ayat ini mumtahanah. Surah ini nama dia Mumtahanah. Tahanah. Bermaksud orang yang kena, yang diuji. Tetapi dia ada ta marbutah di ujung. Okey, yang menggambarkan yang kena uji itu laki atau perempuan? Perempuan. Surah ini berkaitan arahan Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ni, perkataan ni. Tapi permulaan surah ni dia ada sebab nuzul yang berbeza. Mumtahanah dia tentang perkataan perempuan itu mesti diuji. Yang berkaitan dengan perang-perang Hudaibiyah, di mana Nabi SAW diarahkan oleh Allah menguji perempuan-perempuan yang datang daripada Makkah. Kita akan lihat perkara ini, tapi asalnya adalah perempuan yang diuji. Okey. Kita akan melihat kepada 3 ayat yang awal dahulu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Itu 3 ayat yang awal dalam surat Al-Mumtahanah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman. Allah gunakan secara spesifik. Jadi apabila orang yang mengambil selain daripada arahan Allah selepas daripada ini, Allah cuba berikan alamat kepada kita iman dia bermasalah. Sebab khitab dia pada siapa? Ataupun perbincangan dia pergi ayat ni kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi ini antara salah satu perkara. Sebagai contoh, Allah katakan orang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, dituliskan, diwajibkan bagi kamu orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Yang menyahut benda ini adalah orang yang beriman. Siapa yang menyahut apa yang Allah arahkan ini, dialah orang beriman. Iman, perkara yang begitu terlalu kita tak mampu gambarkan. Sehingga siapa yang ambil dan amalkan, Allah kata itulah orang beriman. Kita selalu sebut 3 perkara. Kita syahadah, kita letakkan dalam hati, dan kita lakukan secara amal jawarih, tubuh badan kita. Okey? Ayat yang pertama ini dan di antara potongan yang 3 pada awal ini ada sebab nuzul dia. Kita sebut dahulu, tidak semua ayat Quran ada sebab nuzul. Bahkan majoriti tidak ada sebab nuzul. Tetapi ada sebab nuzul yang diriwayatkan berkaitan dengan ayat yang pertama. Kisah ini berlaku kepada seorang sahabah namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Kisah ini penting, ya. Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah ni, kisah ini berlaku ketika sebelum Nabi masuk buat Fathu Makkah. Masuk ke Makkah, nak buat Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Bila Nabi sebagai ketua panglima tentera dan juga Nabi juga adalah yang mengetuai negara Islam ataupun mengetuai Madinah. Okey. Nabi SAW dia tak habaq kat semua. Dia kata, besok kita sedang buat plan nak pergi langgar ataupun nak pergi masuk Mekah. Tak. Tapi Nabi akan ambil beberapa sahabah yang senior, Nabi akan panggil mula perbincangan. Sahabatnya keluar cari apa yang perlu, siapkan untuk bergerak. Ketika nak keluar, Nabi arahkan untuk dilaungkan jihad, semua keluar. Semua keluar. That's why kenapa kita pernah mendengar hadis ataupun cerita sahabah Hanzalah, dia ketika diminta berperang adalah pagi pada malam pertama dia bersama dengan isteri dia selepas berkahwin. Ketika dilaungkan jihad, dia masih lagi tidak mandi wajib. Dia bersama dengan isteri dia malam pertama. Dan kemudian dia pergi dalam keadaan tidak mandi wajib. Dan ketika dia gugur, para malaikat turun memandikan jenazah dia. Dijumpai tengah padang pasir dalam keadaan basah. Sebab tu dia tak kisah bila berlakunya seruan, dia keluar. Mereka akan keluar. Jadi Hatib ibn Abi Balta'ah antara sahabah yang tidak dipanggil oleh Nabi untuk menjadi, kalau kita boleh katakan, kabinet Nabi ketika itu untuk berbincang. Namun Hatib bin Abi Balta'ah ni Arab ni dia tahu apa gerak-geri orang bila ada masalah, dah mula perang. Dia nampak Nabi susun, Nabi arah sana sini. Ini bukan pergerakan para sahabat secara normal. Kita mesti ada sesuatu berlaku. Dan dia jangka Nabi nak masuk Makkah. Sebab dia akan tengok mungkin ada perkara yang memerlukan perjalanan daripada Madinah ke Makkah, dia boleh tahu. Hatib ni dia muhajirin asal Makkah.
Jadi Hatib ini, dia asal dulu adalah hamba, dia tak mempunyai sanak saudara. Dia buat apa? Dia tulis, dia pergi ke Madinah, dia hijrah, anak-anak, isteri dan sebagainya semua ada di Mekah. Seperti mana hadis yang berlaku, Nabi kata dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi SAW panggil satu hari Ali. Ba'athani Rasulullah SAW ana wa Zubair wa Miqdad. Nabi hantar Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dengan Miqdad, 3 orang. Nabi kata, "Intaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin fa inna biha za'inat ma'aha kitabun fakhudhuhu minha." Nabi kata, engkau pergi ke satu tempat namanya Raudatun Khakh. Satu nama tempat, Raudatun Khakh. Nama tempat di Saudi ataupun di kawasan Mekah, Madinah, walaupun nama dia dikenali begitu, sekarang kadang-kadang namanya telah berubah. Okey, ada berubah. Dan Raudatun Khakh ni Nabi suruh pi, Nabi kata jumpa dengan satu orang perempuan yang berada di atas unta. Dia ada unta yang ada rumah tu. Dia kata ambil satu surat daripada dia. Dia sedang menuju ke Makkah, ambil pada dia satu surat. Jadi apa berlaku? Sayyidina Ali, Miqdad dan Zubair pergi. Bila dia pergi, dia jumpa dengan perempuan tu di dalam tempat tu. Mereka kata, "Qulna ikhriji al-kitab. Ikhriji al-kitab." Keluarkan surat, keluarkan surat. Kami nak surat. Dan dia kata, "Ma ma'i kitab." Aku tak ada apa-apa pun, surat dengan buku ke apa, aku tak ada, kata perempuan tersebut. Kemudian Ali gertak di hati, kata, "La takhrujna al-kitab aw la talqina thiyab. La takhrajina al-kitab aw la talqina thiyab." Engkau bagi surat tu ataupun kami telanjangkan cari surat tu mana. Perempuan tu takut. Dan dia keluar, fa akhrajat al-kitab min iqasiha. Dan dia keluarkan satu surat daripada celahan sasaran baju ataupun apa, sanggul dia. Dia keluarkan dari wayat dia kata baju, dia keluarkan. Celahan baju dia bagi. Okey. Fa akhadna al-kitaba fa ataina bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ambil surat, kami bagi pada Nabi. Nabi buka. Dan Nabi suruh sahabat baca, Nabi tak boleh baca. Dan dibacakan pada Nabi, min Hatib ibn Abi Balta'ah ila unasun minal musyrikin bi Makkah. Surat Hatib kepada orang musyrikin Mekah, habaq pi dekat depa, Nabi SAW nak masuk sana. Dia tak kata nak masuk, dia kata aku berkira-kira Nabi nak serang Mekah. Apa yang berlaku? Nabi panggil Hatib. Nabi kata, "Ya Hatib, ma hadha?" Kita apabila ada masalah, kita jangan pergi kepada emosi dahulu. Okey. Emosilah antara masalah terbesar, terutama dalam debat. Okey. Banyak dalam debat-debat antara agama. Okey, saya debat lain lah. Okey, itu yang pertandingan apa. Debat antara agama sekalipun jangan kita cepat. Sebab bila kita debat, kita hilang pertimbangan, kita akan keluar semua benda mengarut. Okey. Saya skill saya pertama, saya tak pergi lawan dia punya hujah. Saya provoke dia. Jadi bila dia provoke, dia dah mula semangat, dia dah naik gear 5, dia memang bercakap ya. Okey. Jadi bila Nabi panggil dia, "Ya Hatib." Apa benda ni Hatib? Nabi kenal Hatib ibn Abi Balta'ah. Dan dia jawab, la ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan cepat hukum aku Nabi. Wahai Nabi, jangan cepat ambil hukuman pada aku. Dia berkata, inni kuntum ru'an mulassakan fi Quraisy. Aku ni dulu orang rapat dengan Quraisy. Okey. Walam akun min anfusihim, walaupun aku bukan daripada mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabati yahmuna biha ahlihim bi Makkah. Namun aku ni mulassakan ni, maksudnya dia adalah orang sorang-sorang, kata hamba tadi kan. Dia tak ada saudara mara. Tapi sahabat engkau yang muhajirin yang lain semua ada saudara mara. Kalau berlakunya serangan terhadap Mekah,
Adalah orang yang mungkin ambil lah anak saudara ataupun saudara mara dia, simpan kat dalam rumah ke, ataupun letakkan lindungi mereka. Aku tak ada. Walaupun dia kafir, dia ada rasa benda tersebut, anak bini dia. Okey. Dan itu yang menyebabkan dihantar surat fa ahbabtu iz fatani dhalika minan nasab fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Dia kata, aku bagi ni seakan-akan aku tolong, tetapi aku nak biarkan isyarat dia tolong aku balik supaya jaga anak-anak dan juga saudara mara. Dan Nabi dan dia kata, wama fa'altu dhalika kufran wala irtidadan an dini wala ridan bil kufri ba'da al-islam. Bukan aku buat benda tu, wahai Rasulullah, sebab aku benci kepada agama ni, ataupun aku nak murtad. Tidak sedetik pun di dalam hati aku untuk murtad lawan agama Allah ini selepas hari di mana aku mengucapkan syahadah. Apa Nabi kata? Innahu sadaqakum. Sesungguhnya dia benar. Bayangkan apakah hukuman mana-mana negara bangsa sekarang yang pada hari ini kalau katakan adanya orang itu sebagai kata traitor, apa hukuman dia? Bunuh. Hukuman dia bunuh. Jadi bila Nabi dengar, Nabi kata engkau benar. Umar dia dah tak boleh sabar. Umar, di mana boleh tengok orang macam tu? Ini bukan kesalahan kecil ya. Ini bukan kesalahan kecil. Boleh bayangkan Islam boleh kalah sebab benda ni. Tapi Nabi sempat, wahyu datang pada Nabi, Nabi ambil surat tersebut. Kata Umar, kata dia, da'ni adribu 'unqa hadzal munafiq. Rasulullah, biarkan aku pancung kepala munafik ni. Umar, biasa gaya dia. Okey? Tapi dialah orang yang paling bertakwa. Dia cengih mana sekalipun, dialah orang yang paling bertakwa, kata para sahabat. Setiap malam Umar menangis, menghisap diri dia. Kemudian Nabi kata, innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika la'alla Allah attala ila ahli badri faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi kata dia ini adalah antara orang yang menyaksikan perang Badar. Bermaksud dia terlibat dengan perang Badar. Dan semoga Allah melihat kepada orang yang menyaksikan, yang terlibat dengan perang Badar. Allah kata, i'malu ma syi'tum. Kau buatlah apa sahaja wahai ahli Badar. Aku telah pun mengampunkan engkau. Bukan bermaksud selepas itu halal semua perkara, tak. Bermaksud Allah telah redha kepada ahli Badar. Dan Allah telah redha kehidupan ahli Badar. Dan selepas daripada ahli Badar tidak akan melakukan perkara yang menyanggahi sunnah dan menyanggahi kitab Allah Azza wa Jal. Sebab itu orang Badar ni dia ada tingkatan yang hebat. Selepas daripada 10 para sahabat yang dijanjikan syurga, mereka lah ahli Badar di kalangan muhajir. Okay, ahli Badar. Ada sahabat lain kalau tengok, kalau dalam pemilihan ahli majlis syura, tengok dia ni sahabat. Dia ni siapa? Muhajirin Ansar. Dia ni Badar ataupun tidak. Sebab perang Badar memberikan kesan yang besar. Satu orang yang keluar daripada kampung dia pergi ke Madinah, bergabung dengan orang luar daripada Madinah. Satu hari ketika Badar keluar ketika dalam keadaan hanya ada beberapa kelengkapan peperangan. Di sana adanya 2 unta sahaja. 313 dalam Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah menyatakan bid'ah wa asyara. Hanya 300 beberapa belas orang bertembung dengan 1000 orang yang mempunyai kelengkapan yang cukup, yang sempurna. Ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat. Nabi doa di bawah pokok sehingga jatuh selendang Nabi. Abu Bakar angkat dan Abu Bakar letakkan balik. Nabi kata, ya Allah, bantulah hadhil usbah, bantulah kami. Kalau engkau tak bantu kami, kami kalah, dibunuh. Falan tu'bad fil ard. Engkau tak akan disembah ya Allah. Sebabkan Allah bantu dan Allah turunkan malaikat berperang. Bayangkan kita letakkan jiwa kita, oh kalau Badar aku first line aku. Tak. Ketika itu mereka pergi dalam keadaan tidak ada sebarang jaminan mereka akan menang. Bayangkan Nabi, sebelum Nabi keluar, Nabi kata kepada orang yang nak membunuh Nabi, engkau lepaskan aku berikan kau gelang emas Kisra.
Macam kita kata, hang lepaskan aku, jam Obama lah ni dia pakai, aku bagi kat hang. Macam tu kalau kita bayang, kita kata, hang gila apa? Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Para sahabat meletakkan iman tersebut. Mereka kukuh dalam hati, dalam jiwa. Sebab itu berbeza. Selepas daripada itu, barulah mula orang nampak. Betul, mereka juga para sahabat, tetapi tingkatan dia berbeza. Sebab tu orang yang sebelum daripada hijrah, iman dia lebih hebat. Kita kalau katakan adanya peristiwa Isra' Mi'raj, kata Nabi jumpa dengan kita, kita kata malam tadi pi Palestin, lepas tu naik langit ke-7. Kita kata aku beriman dengan hang, benda yang baik lah ni, yang buat kerja gila. Kata macam bayangkan kita nak pusing dunia pun satu malam pun tak mampu. Ni naik ke angkasa lepas. NASA bertahun-tahun buat pecah sana, berletup sini, tapi naik. Sehingga kan ketika itu, ketika Nabi turun, Nabi bagi tahu, orang pertama Nabi jumpa, saya pernah ulang, siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia nampak Rasulullah dalam keadaan terkejut. Turun ketika subuh, lepas pada subuh, Abu Lahab nampak dan Nabi, dia ditanya, Muhammad kau pasal apa? Nabi cerita kat dia. Abu Lahab gelap, dia kata, "Hai Muhammad, hang nak tak kalau aku taja kuliah hang pagi ni?" Jahat Abu Lahab. Sehingga kan dia bagi tempat, dia kata semua penduduk Mekah dengar Muhammad nak kata apa. Orang dengar yang ada Islam jadi murtad. Dia ambil pasir, dia letak kepala. Harapnya dia tak ada dia. Itu dah gaya terlalu lawak dah. Okey? Macam tu sekali. Jumpa dengan Abu Bakar. Depa jumpa saja nak provoke Saidina Abu Bakar. Kata Muhammad kata gini-gini, hang percaya atau Abu Bakar? Hang takkan percaya. Abu Bakar kata, kalau dia kata lebih daripada itu pun aku percaya. Sebab itulah Abu Bakar gelar As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang membenarkan. Okay, Abu Bakar dapat ketika itu As-Siddiq. Dalam Arab dia ada al-mujazafah, maksudnya exaggeration. Okay. Ni As-Siddiq ni manusia yang terlalu hebat dan orang yang terlalu membenarkan. Kalau orang yang selalu membenarkan biasa sadiq. Tapi kalau dia jenis yang betul-betul baik membenarkan agama, dia dipanggil siddiq. Kita Abu Bakar. Contoh kalau kita ni menipu, kita jumpa kawan kadang kita bergurau, kita menipu. Kita kata anta kadhib. Ni kaki kelentong. Kadhib, penipu. Tapi bila kerja daripada dia bangkit pagi sampai dia tutup mata, kerja dia menipu saja. Okey? Secara literal kita boleh, tapi benda kadzab ni diberikan kepada orang yang pernah walaupun sekali menipu atas nama Nabi. Atas nama Nabi. Contoh hadis-hadis yang hadis palsu sebagai contoh utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Disebut dhaif jiddan sehingga para ulama sebutkan palsu. It's not dhaif yang sedikit dia. Yang hampir pada palsu. Dan juga ada hadis yang selalu diamalkan oleh masyarakat kita. Malah tak apa, kita ada session lain. Contoh kata likulli syai'in qalb wa qalbul Quran Yasin. Setiap benda itu adanya jantung dan jantung Quran adalah Yasin. Dhaif jiddan. Melampau-lampau dhaif dia hampir kepada palsu. Hampir kepada palsu. Sebab tu kalau kita katakan, orang akan kata, Ustaz Wahabi ke kau muda? Akhi, saya belajar. Saya tak kata saya suka hati. Bukalah apa dia tulis oleh Ibn Jauzi. That's why kita katakan, orang akan berlaku masalah. Ustaz kenapa? Saya di band di kampung saya. Saya sebut je. Bila orang tak bagi saya jadi imam. 5 tahun sampai saya terbang, saya sampai ke sini pun, kita pergilah ke mana sekalipun. Keluar masuk surat khabar lah. Kita dipanggil IKIM sekalipun. Saya ada, IKIM panggil saya untuk interview dan sebagainya. Ada slot saya dulu. Tapi, still kampung saya tak emah. Hang dah Wahabi sampai tua, mampu bang Wahabi kata dah. Bahkan saya dipakai kempen sebagai tak sah. Saya tak cakap, kalau you kata ustaz ni sesat, yang sebut bukan saya. Bukalah.
Sebab tu saya katakan, pertama, apabila kita ada ilmu, kita orang yang ada latar belakang akademik yang kukuh, orang kata baca. Okey, kadzib ni menipu biasa. Tak, itu satu session yang lain. Tak kira lama. Jadi bila kita nak, macam mana Siddiq dia akan jadi kazab. Okey, kazab. Ini kaki betul-betul menipu ataupun dalam, kalau secara istilah dia, kazab ni pergi kepada apa? Kepada orang yang pernah menipu walau sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia ada banyaklah. Contoh kita kata Rahim. Allah Rahim, penyayang. Apa sifat melampau pada Rahim? Rahman. Rahim biasa. Rahim ini pergi kepada orang Islam. Rahman kepada seluruh. That's why kita boleh panggil pada orang Rahim. Dalam hadis, dua nama yang kita tidak boleh panggil, melainkan ada ataupun dua nama yang kita tak boleh panggil pada orang. Nama itu saja, nama Allah, yang tak boleh dipanggil orang begitu saja. Dua, iaitu Allah dengan Ar-Rahman. Kawan kita nama Abdullah, kita tak panggil Allah, tak ada. Kita panggil nama Allah, Pak Lah ke apa kan, Lah macam tu. Dia jadi Melayu. Tapi tak ada orang lah panggil orang nama Allah penuh ni lah. Tapi kita selalu panggil orang Rahman. Okey. Nama yang paling Allah suka. Allah suka tak bermaksud you boleh masuk syurga. Sebagai contoh, ada hadis palsu. Siapa nama Muhammad masuk syurga. Man ismuhu Muhammad dakhalal jannah. Ada hadis. Okey. Antara guru kami, Dr. Sayyid Abdul Manas, dia kata, dulu masa dia belajar, dia nak, kalau kita belilah ujang ke apa dulu masa zaman dulu untuk lawak. Dia baca apa? Dia baca buku hadis palsu. Dia gelap. Okey. Semua. Contoh, kalau Allah marah dalam bahasa Parsi, kalau Allah marah dalam bahasa Arab, semua benda ni. Okey. Dan Allah kata, dan Nabi kata, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Okey. Jadi Hatib ibn Abi Balta'ah, balik kita. Hatib ibn Abi Balta'ah, bila Nabi SAW menyatakan bahawa dia benar, dan para sahabat ini di kalangan ahli Badar ada satu status yang besar kepada Nabi SAW, dan juga di dalam Islam, yang menyebabkan memberikan kesan ataupun ajaran kepada kita untuk kita tidak luju ataupun kita tak cepat hukum, terutama di kalangan para sahabat. Dulu kalau kita baca, kita tengok ada orang kritik sahabat nanti dulu. Okey, sebab para sahabat adalah manusia yang dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ayat yang ini yang pertama kita sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau ambil musuh aku dan musuh kamu. Musuh aku bermaksud musuh Allah Azza wa Jalla, dan musuh kamu. Apabila Allah lancarkan, Allah beritahu itu adalah musuh Allah, dia juga musuh kita. Okey? Awliya, sebagai pemimpin kamu. Pemimpin kamu. Bermaksud orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Allah Ta'ala larang daripada mengambil sebagai pemimpin. Tetapi dalam ayat yang seterusnya Allah akan sebut siapakah orang-orang kafir. Namun Allah tak kata untuk dijadikan pemimpin. Untuk dijadikan pemimpin. Okey? Cuma wallah alam para ulama berbincang pasal benda ni, dan sekarang lagi lah negara demokrasi, perlu ada coalition antar partis dan sebagainya. Itu saya kata selalu, kalau orang tanya macam mana ustaz, saya senang kata, statement ni stands itself. Okey? Kalau dia nak elaborate, dia nak tanya terus, dia nak dapatkan statement kita, dia bawa kawan. Okay? Kita ada otak. Betul, Allah kata berfikirnya orang-orang yang membaca Quran. Allah kata al-amru bil adawatil kuffar wa tark mualatihim. Yang di sini untuk Allah sebutkan secara jelas adalah kelompok orang yang menyerang ataupun bermusuh dengan Islam. Okey, bermusuh dengan Islam. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dan engkau berkasih sayang dengan dia.
Engkau berkasih sayang dengan dia. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan mereka itu telah kafir terhadap apa yang telah datang kepada kamu kebenaran. Islam datang, mereka kafir. Dia lawan pula Islam, kita sayang menyayang. Okay? Kita sayang menyayang dengan dia. Kadang-kadang lebih kita sayang kafir berbanding sayang Muslim. Bermusuhnya kita dengan Muslim lebih besar berbanding musuh kita kepada Muslim. Bermusuhnya kita sama Muslim lebih besar daripada kita bermusuh dengan orang bukan Islam. Okay? Ini perkara besar. Sebab tu ahli sunnah dan orang Islam ruhama'u bainahum. Dia dengan sesama Muslim berrahmat. Dia berkasih sayang. Ruhama'u bainahum. Okay? Mereka yang melawan Allah Ta'ala. Dan Allah melarang daripada mengambil mereka yang melawan Allah dan Rasul dan umat Islam sebagai kawan, sebagai pemimpin. Dan mereka ini sudahlah dia jahat, bunuh umat Islam. Okey? Ada orang duduk bersayang sangat dengan juga Yahudi, kan? Dan Allah sebut lagi dalam ayat yang seterusnya, yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Mereka itu mengeluarkan Rasul dan juga kamu. Ayat ini pergi kepada, sebenarnya dia pergi kepada orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nabi jangan kata kita ini berkasih sayang dengan dia sebab dia melawan Islam. Tapi kalau tak kasih sayang boleh tak boleh? Ada disebutkan ayat selepas ini boleh. Tetapi mereka bunuh, kita nak cuba berkasih sayang, Allah larang. Kerana apa? Dia halau Nabi dan halau kamu. Islam ni dia beza daripada Kristian. Dalam Bible dia sebut kalau dilempang selepas pipi kanan bagi suap pipi kiri. Kalau kena pukul sebelah kanan bagi bahu sebelah kiri. Tu saya tambahlah dalam ayat tu dia sebut pipi. Okey. Maksudnya kalau kita kena patah tangan sebelah, bagi tangan kiri sebelah. Islam tak. Sebab itu potong telinga tak ada sebelum maaf, ataupun hukum dia adalah potong telinga dia balik. Kalau engkau maafkan itu lebih baik, tapi hukum dia ada. Okey? Kalau tidak orang akan mempermainkan. Ini adalah kehormatan diri, ini adalah nilai diri dan sebagainya. Jadi Islam tak kata lawan dia seperti mana dia lawan kamu. Itu Islam. Okey? Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Okey? Di mana mereka itu mengeluarkan engkau, in kuntum kharajtum, sekiranya engkau in kuntum kharajtum jihadan, an tu'minu billahi rabbikum, engkau beriman kerana engkau beriman kepada Allah Tuhan kamu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, sekiranya engkau keluar untuk berjihad pada jalan aku, wa ibtigha'a mardati, dan engkau mencari redha aku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ada setengah tu yang cuba untuk tusirrun, dia merahsiakan mereka ini berkasih sayang dengan orang-orang kafir bil mawaddah. Wa ana a'lamu bima akhfaytum. Okay? Dan aku mengetahui apa yang engkau simpan dan apa yang engkau nyatakan. Allah tahu. Sebab itu kita kadang-kadang kita jangan menipu diri sendiri. Kita tahu kadang-kadang apa yang berlaku kepada diri kita. Memperbanyakkan minta ampun pada Allah kalau kita melakukan kesilapan. Allah tahu. Bukan saja dalam isu ini, ayat ini seluruhnya. Ayat ni sebenarnya yang saya sebut tadi kepada Quraisy Makkah. Jadi apabila ada orang kata kalau macam tu, ia valid pada Quraisy Makkah, dia ustaz, tak. Ayat ini kepada Quraisy Makkah, tetapi kaedah yang diletakkan oleh para ulama usul, apa dia? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaedah. Jadi apabila kita baca Quran, oh ini untuk ini saja. Tak. Kaedah dia al-ibrah, hukum hakam, iktibar itu bi'umumil lafaz, dia umum yang lafaz, keumuman lafaz Quran itu, ayat Quran, bukan khusus sebab. Sebab dia apa? Kepada Quraisy Mekah. Tapi itu bukan hanya kepada Quraisy Mekah, tapi kepada keseluruhan umat Islam.
Bila kita berada dalam pemilihan sama ada Islam dengan kufar, okey, sekali, bagaimana kita nak deal? Kita lebih suka kata dekat kawan kita Islam, mana pihak sekalipun lah, kata lebih pada Muslim berbanding dengan orang bukan Islam. Saya tak nak mau mengapi-apikan apa. Kadang-kala, khususnya kita di Malaysia, saya tidak mau melayukan Islam, pertama. Tetapi kita sebagai Islam terlalu banyak dah bagi sehingga tak ada apa kita nak bagi kepada orang bukan Islam. Sehingga kan akidah pun kita nak gadai. Dulu ada kongsi raya. Kita kongsi raya dengan time tu memang berapa tahun sebab masa kadang sama. Tuan-tuan bayangkan kalau dia pun naik negara, dia pun nak buat ke? Sini kalau katakan hebat freedom dan sebagainya, human rights dan sebagainya, dia raikan ke kita? Raya kita dia nak buat apa hari cuti public holiday ke? Dia akan buat macam mana kita raikan dia ke? Saya tak kata suruh pergi pukul dia, pergi bunuh dia, tak. Tapi kita bagi muka lebih sangat. Untuk berikan keadilan wajib. Untuk menghapuskan rasuah wajib. Yang makan haram akan Allah bakar dalam api neraka. Okay? Itu semua nilai-nilai yang kita setuju. Kita suruh bagi apa kalau kata dia kaum itu, kaum ini kita berikan. Tapi kadang-kadang kita lebih kompromis di dalam benda akidah. Kalau dia sebagai Perdana Menteri, dia sebagai pemerintah, dia nak buat macam tu. Pilah ke China bagaimana setiap hari dia bunuh umat Islam. India bagaimana mereka sembelih umat Islam. Lihatlah saja bagaimana mereka tekan, khususnya bagaimana dulu ke Masjid Babri. Sehingga kepada sampai hari ini, adakah umat Islam diberikan ruang? Pergilah mana negara sekalipun, adakah Islam diraihkan seperti mana negara kita? Saya tak suruh, saya ulang sekali. Kita tak suruh bunuh orang, tak ada apa. Tapi kita ada limit dalam akidah untuk pergi. Kadang-kadang ada, okeylah kalau ada yang nak pergi bercakap di satu kawasan Hindu ke, kawasan Buddha ke dan sebagainya, nak bercakap tanpa merubah ataupun menggadaikan akidah dia, bercakap sebagai pemimpin ke negeri ke negara ke kepada orang. Okey. Sampai nak apa, halalkan dahi dicalit dengan dia punya sekali, saya tak boleh terima. Dan orang bangga dengan dia. Kita nak tubuh negara dengan akidah, bukan sekadar untuk menjatuhkan sesuatu. Apa makna kita ada negara yang kononnya dinamakan sebagai Islam, namun rapat berlaga pipi dengan Yahudi yang menyembelih umat Islam di Gaza, dan cuba pergi ke orang sana bercakap sepertilah dia Hindu, ada lebih pada Hindu. Ini besar. Ini besar. Akidah digadai macam itu saja. Allah sebut. Bayangkan, sebab itulah kata, saya tak setujulah kata ada satu orang ulama di Turki dahulu, Badi'uz Zaman, Syed Nursi. Dia kata, a'udzubillahi minasyaitan wa minasyasah. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan dan juga politik. Dia tengok apa jadi. Nak dapat undi kelompok tu je, you boleh gadai akidah. Tapi bagi saya katakan, kita berlindung daripada Allah dan daripada politik yang kotor dan politik yang menggadai akidah. Politik wajib. Saya tahap wajib. Tapi masalah orang kita, orang negara maju pun ada time dia relax tentang politik. Kita buka celik mata. Allah. Kadang saya duduk, kadang rosak rumah dia pun, ni memang pihak kerajaan lah punya apa. Wala. Ada orang tak pakai songkok, ni memang kerja kerajaan. Kita macam tu sekali. Relax bro. Kadang letih kita yang keadaan cukup letih. Dan Allah sebut benda ni. That's why Allah berikan pada orang beriman. Sebab kita yang akan kita pegang, kita strive untuk dapatkan tempat tersebut tanpa menggadaikan akidah. Yang tak buat pun jangan menggadai nak buat lah. Okay?
Dan saya tengok banyak lah yang di kalangan yang suka memenjarakan, menangkap kelompok duat, para pendakwah yang ikhlas. Mana suara dia? Yang arahkan suruh tangkap di Selangor lah, di Pahang lah, di apa. Mana tokoh-tokoh agama, mufti-mufti dia? Apa ni tak kata? Kita nak mengajar. Orang tu kalau katakan Brother Syakir sebut tentang murtad dan sebagainya. Pertama, pembohongan tak nak buat satu pun, kata sampai 500,000 lah berapa yang murtad. Tu pertama. Yang kedua, you sibuk pasal orang murtad tak murtad. Yang nak mengajar you tangkap. Boleh masuk otak. Sebab kita jangan salah orang. Punya bodoh kata dia boleh bagi distribute Bible elektronik. Dia bagi distribute elektronik pun apa masalah? Orang Angry Bird boleh main dekat apa? Takkanlah benda tu tak boleh. You boleh search dekat internet. Kalau you kata takut tu, buang. Jadi macam apa? Jadi macam Cina. Sekat mana yang nak. Berani. Akidah perlu dikukuhkan. Lepas tu kita perlu, kalau sampai boleh satu tahap, kita di sini sekalipun, kita boleh pergi sebagai komuniti sini, pergi ke gereja-gereja, duduk dengan mereka, bercakap dan sebagainya. Okay? Kita berani, takut masuk gereja tu, akidah apa? Tak masuk akal. Sebab tu betul saya sebut dengan Brother Syakir sekalipun. Dan sebelum dia datang pun saya sebut, tidak ada satu orang pun yang baca Bible boleh tukar agama. Ada tak mana-mana tokoh ulama Kristian yang masuk ke dalam Islam? Ada banyak kan? Ada tak tokoh ulama besar kita masuk Kristian? Tak ada. Sebab itu kitab lucah. Ada kitab itu muqaddasah bagi dia lah, suci bagi dia. Kalau you betul nak kaji, you akan tengok Nabi Daud berzina dengan anak dia. Allah. Nampak? Akan tengok buku kita, kalau kita baca Quran kita tahu, hebat kalau kita baca, kita ada rasa. You baca buku dia. Kadang di tempat saya, kalau balik tu dalam bas pun ada preacher, ada bercakap dan sebagainya. Tak ada apa. Itu masalah. Apabila Islam ini dia datang dengan keseluruhan. Dia datang keseluruhan. Kita suka salahkan orang salahkan ini, dalam waktu yang sama kita bermasalah dalam banyak benda. Kita susahkan orang, kita kata zina dan sebagainya, tapi kita tak menguruskan mudahnya berkahwin. Okay? Mudahnya berkahwin. Tak tahu sama 1, 2 tu dia dah selesaikan oleh Brother Syakir lah, lepas kan. Tapi nak berkahwin, para ulama tidak bangkit menentang mahar yang terlalu tinggi. Bukan mahar pun, mahar murah sangat. Mahar kalau kata Johor $2.5. Dalam poket boleh 3-4 kali kan. Kalau $2.5. Mahar tu terlalu tinggi. Hantaran tu tinggi. Nak baring lah, nak telentang lah, nak apalah semua. Dan perempuan pun saya nak bagi tahu, kalau you cerdik, tak payah letak hantaran. Masukkan hantaran tu. Janganlah melampau juga kan. Lagi yang kami yang belum apa semua kan. Jadi yang jadi hantaran tu, masukkan terus jadi mahar. You masukkan di bawah hantaran. Kalau si suami nak minta balik, halal, boleh. Once dia mahar, tak ada siapa, melainkan you sahaja yang boleh ambil duit tu. Mahar adalah haram. Sebab tu bila khuluk berlaku, you akan serahkan balik, tebus kan. Itu lah. You tebus untuk dapatkan talak. Kalau dah tak boleh nak masuk dengan suami lah, bukanlah suka hati nak pergi tengok, kita kerja banyak awal, bang boy, saya pergi triple lah. Tapi jadikan dia mahar, bagi sekali. Bagi RM22.5. Kemudian Allah. Si suami pun dah RM22.5. Jadi masukkan terus kepada mahar, selesai. Tak payah ni yang nyusah-nyusah kan. Lepas tu nak kahwin pula. Banyakkan yang datang, dia demam, sekejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk, kejap panas. Duduk atas tu dah. Protokol yang susah. Saya paling menyampah bila saksi. Dia lebih.
Dengar tak jelas dah. Hang kuduku bala betul. Yang ni dah tahan nak kencing setengah jam lepas. Kenapa dah saya kata, ni nak kahwin ni saksi ke lebih-lebih sangat nak kahwin? Betul ya. Ini kata-kata untuk perempuan. Lelaki kalau nak benda tu dia fikir, oh lama. Lagi kalau si kaki nak suka dajai orang. Dia tanya tu, kadang dia hafal. Dia tanyalah itu ini kan. Dah tanya. Suruh baca ayat kursi. Allah kan alhamdulillah mula. Sebab apa dia takut-takut kan? Kita rasa sebab saya dulu pernah ketika kita baca Quran tu, ketika saya diminta oleh guru saya di Masjidil Haram mengajar. Saya mengajar Quran kepada orang Yaman. Mengajar, kita jadi ketat. Kita suruh cek juzuk amma dia je. Tapi kita pun Quran pegang. Betul tak saya? Profesor kita mengajar kat sini tak kisahlah, tapi bila di Masjidil Haram dia kata dia tak datang dan dia minta ganti dan mengajar 12 Yaman, beberapa Yaman. Dia tak boleh kawasan Gulf countries ni ataupun kawasan Yaman atas kawasan tu. Dia tak boleh sebut qaf. Tak sebut qaf. Jadi saya pun jahat kat tu. Saya suruh baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yang paling muda 11 tahun, yang paling tua 80 tahun. Kata, ya am, mu Qari'ah Al-Qari'ah. Bukan Qari'ah Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya am, mu Qari'ah Qari'ah. Pakcik tu bukan Qari'ah Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Maksud, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak susah kan? Bukan masalah susah kan? Anda biasa baca Quran pun habis. Tak boleh baca. Macam itulah. Itu saya nak beritahu. Jadi apabila ditakut-takutkan, nampak tak? Environment kita tak membantu untuk orang saleh. Dan kita pengurusan hidup kita tak menjadikan orang yang saleh. Okey? Ini yang kalau ini Allah sebut. Ayat ini membincangkan tentang secara umum. Bila kita nak ambil seseorang itu yang pertama beriman. Okay, dan kita jangan lebihkan taat setia kita kepada orang yang bukan Islam lebih daripada orang Islam. Kita nak berkawan dengan orang bukan Islam. Okay? Tapi dengan Islam kita cari salah dia lah, apalah dan sebagainya. Kafir ni, bila-bila pun dia satu milah. Dia satu kelompok. Satu kelompok, dia takkan berusaha untuk menghalalkan apa yang kita ingat ataupun apa yang kita pegang. Kristian dengan Yahudi bermasalah. Saya sebut dulu kan, siapa yang membunuh Jesus? Yahudi. Tak boleh, tapi satu je goal dia. Apa dia punya, dia nak achieve dia, apa dia? Hancurkan Islam. Dia duduk dia. Selama Islam jatuh, selesai. Kita carilah kawan nak kata lawan ni, sedangkan dia dah berpakat nak jatuhkan kita balik. Jadi Quran kata, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan ambil musuh aku dan musuh engkau. Siapa? Orang yang tidak beriman pada Allah, nak melawan Allah Azza wa Jal. Dan Allah kata, lan tanfa'ukum. Dan Allah kata dalam ayat yang kedua, ayat pertama, wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan perkara tersebut, kita meletakkan taat setia kita lebih kepada orang yang bukan Islam. Allah kata sungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang ditunjuki oleh Allah dan juga oleh sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sempat untuk ayat yang pertama. Dan saya buka sekiranya ada soalan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Kenapa Khalifah apa nama? Tak ingat nama Khalifah tu. Kenapa diorang fitnah apa tu Al-Quran tu makhluk in the first place? Okay. Pertama, inilah yang berlaku apabila Islam cuba ditafsirkan oleh kelompok yang mengambil falsafah sebagai asasnya. Al-Quran sebagai makhluk ataupun tidak, dia isu ibadah ke dia isu akidah?
Dia isu akidah. Okey. Allah sebut Quran, dan kita tahu Quran dengan sunnah sebagai rujukan kita, betul? Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama. Yang kedua, apabila akidah sebagai tunjang utama kepada umat Islam, akidah sebagai tunjang utama kita, siapakah orang yang paling tahu selepas Allah tentang akidah? Baginda Nabi SAW. Jadi apabila Nabi wafat, akidah tu dah sempurna atau tidak? Dah. Dan surah Maidah Allah kata, "Al-yawma akmaltu lakum", hari ini aku dah sempurnakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", agama kamu. Jadi bermaksud akidah yang dah datang kepada Nabi selepas kewafatan Nabi confirm sempurna. Dan kita akan tanya, ada tak berlaku perbincangan Quran makhluk ke ataupun Quran tidak makhluk zaman Nabi? Tak. Tak kan? Kalau ada, dah lama Imam Ahmad ambil. Dan tidak pernah melainkan zaman itu naik. Jadi bermaksud cubaan masuk ke dalam Islam ataupun cubaan masuk ke dalam akidah selain daripada Quran dan Sunnah, ini yang dinamakan sebagai perkataan alergik masyarakat kita. Tapi bukan kita guna. Siapa guna perkataan ni? Siapa guna perkataan ni? Siapa guna? Bukan bunyi dia beda. Siapa guna? Yang gunakan Nabi. Kalau Nabi tak guna, kita pun tak nak ambil. Dalam hadis Nabi sebut bid'ah. Okey? Jadi ini yang dinamakan bid'ah di dalam akidah. Dia ada bid'ah dalam ibadah, dalam akidah. Ini cuba dimasukkan. Contoh ada Murji'ah. Dulu ada akidah juga ada Murji'ah. Dia kata, apa yang aku buat tak nak kena mengenang dengan iman. Oh, saya memang pergi minum tonggak arak hari-hari. Tetapi you tak boleh judge iman saya. Iman di sini you tak nampak. Tetapi iman 3. Okey? Salah-salah. Kadang-kadang kita kata, tapi jangan kita cuba nak judge macam tu. Kita tahu kita silap. Ya, saya silap. Tapi jangan kata, tak. Akidah sini. You nampak? Tak nampak kan? Bukan begitu. Tapi kelompok Murji'ah. Murji'ah ni liberal modern lah. Okay, saya boleh berparti, saya boleh itu ini, dan saya adalah seorang Muslim yang baik. Ada salah seorang daripada sisters in Islam sebut benda ni dulu. Okey, ini yang kita kenamakan bid'ah. Itu yang kenapa agama ini terpelihara, kerana cubaan Imam Ahmad untuk tidak adakan benda ini masuk dalam akidah Islam. Jadi bila akidah tersebut berada ataupun idea Mu'tazilah ini, okey, terikat dengan pemimpin pemerintah, kebanyakan pemerintah, even di Malaysia sekalipun, di kalangan orang yang bergelar-gelar itu, dia tahu agama ke? Tak. So itu sih. Tak tahu agama. Siapa yang jahat sangat? Orang sekeliling. Sebab tu dia ada 2 ulama. Ulama yang baik dan ulama yang jahat. Ulama su. Yang duduk di sebelah Mu'tasim. Angkat pemerintah khalifah ketika itu, yang meminta siapa yang tak kata Quran itu makhluk, tangkap. Imam Ahmad kata tak boleh, ini salah. Dari cubaan dia untuk ini sebab ada di kalangan orang belajar. Kita belajar mengikut Quran dan Sunnah. Kita nak belajar akidah, tak mungkin akidah itu difahami lebih daripada Nabi, betul? Jadi kita kena pergi ke Sunnah, kita kena pergi ke Quran. Quran dan Sunnah yang menterjemahkan kepada kita apa itu akidah. Kalau tak ada, boleh kita pegang atau tidak? Tak boleh. Jadi falsafah kata yang Quran itu makhluk adalah daripada kelompok-kelompok falsafah. Jadi bila falsafah ini tidak boleh, dia cuba masukkan golongan ulama yang saya sebut pada awal, 3 tadi. Peranan mereka cuba untuk halang, tapi mereka golongan bawah. Nampak? Mereka golongan bawah. Ditekan. Imam Ahmad kena. Imam Syafi'i kena. Imam Malik zaman dia cuba jadikan mazhab Imam Malik sebagai mazhab rasmi. Imam Malik kata tak boleh, orang akan ada pandangan. Apa Imam Malik kena? Patah tangan dia. Khalifah ketika itu arahkan, dipatahkan tangan dia. Sebab itu dalam mazhab Malik ada salat letak tangan tepi. Okey? Letak tangan tepi. Nampak mazhab Ali ya? Ketika itu Imam Malik dipatahkan tangan, dia tak mampu tampung angkat. Mempertahankan pendirian, prinsip agama. Inilah apa yang terpaksa ditanggung oleh para ulama. Sebab tu saya sebut sekali banyak kali apa yang disebutkan Ibn Taymiyah. Dia kata kalau aku dibuang negeri Siah, ia adalah melancong.
Wasijnu riyad. Di penjara itu exercise. Wal qatlu syahadah. Aku dibunuh, aku syahid kepada Allah. Para ulama tak kisah. Sebab jiwa kita ini dimiliki oleh Allah. Tapi tanggungjawab kita jaga agama. Tapi bukanlah semudah-mudah kita tengok. Dalam bab ni memang jelas lah. Kadang-kadang ada orang salah faham. Kita tak boleh nak katakan orang itu kita tak nampak. Oh ya dia ni buat kaki bidah. Dah. Kita pergi tanya. Apa kawan ataupun sahabat tahu tak benda ini? Cakap dahulu. Kemungkinan dia tak pernah dengar. Okey, kadang-kadang ada orang yang terperangkap di dalam satu jangka masa yang dia tak pernah dengar tentang dakwah Islam. Ataupun dia nak kenal Islam, masuk kepada jalan yang sedikit silap. Perkataan yang baik. Tetapi dalam bab ini, mereka memang jahat. Kelompok ulama itu memang jahat. Okey, mereka kenakan. Juga Al-Imam Syekh Syekhul Islam semualah di kalangan para ulama. Ada di buang negeri Al-Aziz Abdul Salam yang saya pernah cerita dahulu. Okey? Kerana mereka sendiri memang cuba nak masukkan idea-idea dan nak jadikan dia sebagai Islam. Okey? Banyak kalau kita Malaysia, saya sebut dulu ada dia amalan-amalan yang syirik, kemudian orang yang dilakukan oleh imam-imam kampung kata. Contoh yang paling jelas yang semua orang boleh tahulah, dulu yang buang ancak apa semua, bukannya mat daging tepi jalan lah. Tok imam pakai jubah, pakai serban. Allah kalau dulu sampai akhir di Melaka, sampai kalau sekarang saya pun di pulau khinzir atau babi ya. Tempat dia buang semua tu orang agama. Zaman itu orang anggap dia agama. Okey? Dan yang mempertahankan siapa? Kelompok-kelompok yang di label sebagai kaum muda. Nampak? Kami itu kaum muda memang haram, betul ya. Digunakan bukan sesuatu. Saya selalu ulang benda ni. Ini adalah satu benda yang cukup jelas di Malaysia dan kita tahu. Macam manusia, Buya Hamka orang baik atau orang jahat? Pak Hamka. Zaman dia tak boleh masuk Malaysia. Zaman itu tanah Melayu. Arahan Sultan negeri sebelah Selangor. Selangor banyak dia. Okey, saya terjawab kan? Sebab ini memang ada soalan. Yang falsafah, kelompok falsafah yang salah tu adalah mereka yang mengajarkan hidup. Itu saja kan? Ke atau itu kepada seluruh golongan falsafah tu salah? Sebab tadi Ustaz ada cakap, Imam Syafi'i ada cakap, kalau pagi orang falsafah ni pagi di Islam, petang di kafir. Falsafah apabila berbincang, saya tak bermasalah dengan orang falsafah, melainkan dia cuba nak jadikan falsafah itu ke dalam agama. Isu saya, kita memang sebut, even isu bid'ah pun apa yang berlaku dalam akidah dengan ibadah aja. You nak falsafah dalam bahasa, you punya masalah. Okay? You nak falsafah dalam bab engineering, you punya pasal lah. Tapi jangan masuk kami punya area yang tidak dibenarkan oleh Nabi, ibadah dan akidah. Itu. Ada orang kata falsafah itulah, falsafah inilah. Tak ada masalah. Tapi ini terpelihara. Sebab bila kita cuba masukkan baru, dia akan jadi seperti Kristian. Kristian ada tokoh-tokoh ulama, dia fikir tambah. Okey? Pokok Christmas adalah bid'ah dalam Kristian. Tak ada sebenarnya. Dia cari. Okey? Dia tak ada. Sebab macam contoh, itu dinamakan sebagai apa yang disebutkan oleh Brother Syakir yang bincang malam Rabu lepas tentang poligami. Okey, poligami diterima semua. Tapi dihadkan itu adalah kelompok-kelompok selepas daripada itu dan jadikan di agama. Itu yang kita tak mau. Sebab kita memang datang daripada Tuhan, bila ada campur tangan manusia, dia akan rosak. Falsafah antara benda yang paling halus nak masuk. Masuknya selesai. Orang akan nampak dia seperti agama. Okey. Soalan? Apa nama Panama. Okay. Ni kata-kata ke hadis ke apa? Faman tamantak faqad tazandak. Faman Tamantak faqad tazandak. faham tak? Faman tamantak faqad tazandak.
Siapa yang bermantik-mantik, tamantak. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i. Itu hadis dia, Imam Syafi'i. Sebab zaman Nabi tak ada falsafah. Sebab ada falsafah kena zaman Nabi. Zaman Umar pun orang cuba untuk bercakap tentang Allah. Umar ambil pelepah tamar, Umar pukul belakang dia. Dia datang, orang duduk masjid, dia kata Allah ini dengan sifat-sifat, dia gunakan dah falsafah lah. Sebab Yahudi dan Kristian masuk dalam Islam, dia cuba dia ada bawa benda-benda tu. Kerana Nabi beritahu contoh cerita-cerita Israeliat. Nabi kata kalau bercanggahan Islam, tolak. Kalau tak ada Islam kata apa, diam. Tapi tak boleh confirm terima dan tak boleh confirm tolak kalau yang agak tak berjelas. Kalau ikut Islam, terima. Contoh Khidir. Okey? Allah sebut dalam suratul Kahfi, abdan min ibadina, hamba daripada hamba-hamba kami. Allah tak sebut nama. Sahih Bukhari, Nabi mention nama dia Khidir. Okey? Dan selepas daripada itu ada di kalangan Yahudi masuk Islam sebut nama dia Khidir. Buku-buku kami dahulu. Kita kata itu ada sebab hadis ada. Dia hanya menyokong hadis, dia bukan disokong oleh hadis. Hadis disebut baru kita okey. Okey? Contoh Qabil dengan Habil. Disebutkan juga dalam hadis. Okey. Tapi tiba-tiba ada satu cerita yang tak ada hadis, tak ada Quran dan dia tak masuk akal. Sebagai contoh Qaf. Wal Quranil Majid, dalam Quran. Israeliat kata apa? Qaf ini adalah satu bukit di angkasa lepas. Tak masuk akal. Tolak. Bukan tolak surah Qaf. Tolak penafsiran dilakukan Israeliat tadi. Okey. Jadi faman taman taqa faqad tazandaq, maka dia telah zindik. Tazandaq ini adalah munafik kafir berpura-pura Islam. Faman taman taqa faqad tazandaq. Ini perkataan Imam Syafi'i. You boleh buka dalam Tafsir A'lamun Nubala dalam berkaitan dengan Imam Syafi'i lebih kurang dalam 100 muka surat. Imam Syafi'i sebut semua maki falsafah. Imam Syafi'i imam kita dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Okey. Tapi dia tak menafikan semua dengan falsafah. Jangan masuk campur dua tadi, akidah, ibadah. Itu saja. You nak falsafah lain tak ada masalah. Okey. Dan zaman Umar dia mula bercakap. Umar datang dengar, Umar ambil pelepah, pukul belakang dia sambil kata, Khalifah dah, Amirul Mukminin dah hilang dah apa kau nak kata tu, berhentilah. Cik baik bukan dengan pedang dia pukul belakang. Nampak? Bermaksud para ulama keras benda ni. Akidah kita stick, kita fix, tak ada boleh rubah. Ibadah mungkin ada itu, ini, ada hadiah dan sebagainya. Tetapi akidah satu. Okey. Mungkin dalam 5 minit lagi kalau ada soalan ni. Ustaz nak tanya yang kalau kan Islam ni mula dalam keadaan dagang kan. Lepas tu akhir dia dalam keadaan dagang juga. So macam mana? Dagang apa? Bad'ul Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu mula dengan asing. Dagang ni bahasa lama. Al-Kisah berkatalah Asy-Syaikh dalam Arakian itu dan sebagainya. 10-20 patah perkataan tak sampai-sampai. Okay. Jadi asing itu apabila Islam datang di kalangan Arab kafir Quraisy. Arab kafir Quraisy. Orang terima tak terima? Orang pelik ataupun tidak? Hari ini bila kita nak buat baik, kadang-kadang kita nak buat baik, kita jadi seorang muslimah. Kadang kita di Malaysia pun kita malu betul. Orang kata, dengan dia ni habis lah. Lagi banyak benda lah. Kata semua kan. Banyaklah cakap belakang. Sedangkan Islam itu yang muliakan dia. Okay? Jadi inilah yang saya katakan bahawa apa yang berlaku, dia akan dinampak asing oleh orang. Orang contoh kita buat sunnah. Orang meninggal hari ini, kita siapkan makan untuk kawan tadi. Jiran kita, mak ayah dia meninggal ataupun kita sibuk dengan mak kita masak bagi dia. Besok lagi bagi dia. Sunnah adalah apabila orang meninggal kita berikan makan kepada rumah si mati. Bukan si mati yang sibuk bagi hampa nak makan apa, nasi dagang. Sebab itu Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makan kepada ahli keluarga Ja'far kerana telah datang kepada dia benda yang
benda yang sedih. Okey, hari ni kalau kita buat asing tak benda tu? Pelik tak? Sebab kita yang kadang kalau orang meninggal kita hantar menu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Okey? Jadi inilah berlaku sampai ke akhir zaman, kita akan melihat Islam itu diamalkan dan orang akan rasa macam pelik. Okey, yang buat sunnah, yang ikut Islam yang sebenar, dia akan jadi sikit pelik. Okey? Dan satu zaman dia akan naik dan akan berakhir hari ini dengan keadaan yang pelik. Pelik itu maksudnya orang tak ramai buat. Okay. Ada orang yang menyangka itu agama, tapi ia sebenarnya bukan agama. Sebab agama terikat kepada Quran dan juga sunnah, seperti mana kita sebut. Okay. Soalan terakhir kalau ada. Oh, tak bagi kita terima kalau ada. Nak cakap tadi saya ada hadis-hadis yang tak betul kan. Tapi macam saya ramai yang tak ada asas bahasa Arab. Macam mana ada tak sumber, macam mana kami nak tahu sama ada. Okey. Di sana ada banyak web laman web yang you boleh guna. Even bahasa Arab. Contohnya Ahlul Hadis. Ada juga yang mengarut juga web ni. Cuma dulu kalau di Malaysia saya tak tahu sebab kebanyakan buku ni dalam bahasa Arab. Dan ada buku-buku yang bagus khususnya cetakan Darussalam. Cetakan Darussalam adalah yang kita yakin insya-Allah. Kalau ada dalam hadis-hadis yang dicipta, kalau ada English tu boleh cari, kalau contohnya di Central Mosque. Kalau di Malaysia ada seorang dah meninggal dah, asal Kelantan, doktor ni Dr. Rondes Azmi, Abdul Hamid Azmi ke apa. Hadis-hadis himpunan hadis-hadis palsu dan dhaif. Disebutkan hadis ni palsu atau hadis ni dhaif. Ada buku. Memang di kalangan ulama hadis pun dah ada dah. Pada tahun 400 lebih ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Dia tulis alkitabnya namanya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Mawdu'at ni maksud dia hadis-hadis yang palsu. Kalau hadis palsu namanya hadis mawdu'. Jadi plural dia tambah alif ta, hadis-hadis kumpulan hadis mawdu'. Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Al-Mawdu'at, alif mim waw dha waw ain alif ta. Okey, hadis-hadis palsu. Saat dia orang kadang tak tahu apa, dia baca, oh saya jumpa hadis tu kat mana jumpa? Kitab Al-Mawdu'at. Kumpulan hadis-hadis yang palsu. Tapi dia masih lagi tidak, kebanyakan buku Arab dia tak ada terjemahan lagi. Okey. Jadi kadang-kadang ada buat sikit-sikit dalam bahasa Melayu, ada satu yang buku dulu Dr. Rondes Azmi kot. DRS, apa nama dia Azmi, satu perkataan nama dia ada 3 perkataan situ. Salah satunya Azmi lah saya ingat. Dan kalau kata dalam saya tak pasti sama ada cetakan Darussalam ada ataupun tidak, yang in English. Boleh cari. Okey, soalan tu. Ada Nak tanya, Ustaz cakap kalau masa orang mati tu tak boleh bagi makan kan. Tapi let's say orang tu bagi makan sebagai tanda memuliakan tetamu. Sebab orang memang akan datang. okey, yang datang untuk memuliakan tetamu tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Saya tahu perkara ini adalah perkara kontroversi. Saya tak menghalang mana-mana ketika saya katakan jiwa, hati setiap benda adalah setiap benda ada jiwa atau jantung Quran adalah Yasin. Bukan maksud saya larang kita baca Yasin. Mustahil, kafirlah saya kalau larang orang jadi baca Yasin. Malam Yasin yang Jumaat macam mana Ustaz? Bacalah, nak baca juta kali, tak ada masalah. Tetapi masalah bila kadang-kadang saya minta, saya ada masa malam Jumaat dia macam mana? Oh tak boleh Ustaz. Malam Yasin. Jadi kita letakkan mewajibkan, itu masalah. Nak baca Yasin, kita ada masalah. Tetapi kadang-kadang bila kita ambil satu benda yang kurang sikit sunnah ataupun tidak sunnah, okey, mengkhususkan itu tidak sunnah, baca Quran, even Yasin pun sunnah lah, baca Quran kan. Sedangkan hari Jumaat Nabi sebut dalam hadis-hadis yang hasan, siapa membaca suratul Kahfi dipancarkan daripada kaki sampai ke atas cahaya, diampunkan di antara 2 Jumaat. Ini kita tak cultivate budaya baca itu. Itu yang saya maksud. Kalau buat macam tu, orang datang apa semua, kita sediakan air dan sebagainya. Dan sebab apa kadang-kadang orang, masyarakat kita lah bermasalah sebenarnya. Cuba kita katakan, kita ajar jangan sediakan makanan. Kita datang bukan nak pergi makan. Oh ada lagi kat dapur, buat pemain keluar. Tak ada. Kadang dia sediakan air. Dan bila dia pun tahu nak apa dan sebagainya, nak buat air pun susah kan. Kita pun kena faham, tak payahlah, tak payah.
Tak payahlah apa yang ada luar kuat keluar semua. Tak payahlah kita kata macam tu. Jadi kita faham. Dan nak tahu juga, kalau senang, dia tak bagi kita macam mana. Kita bawa mai siap-siap makanan lah. Kan selesai? Betul tak? Kan selesai kita bawa siap makanan. Kata ada ni, tak payah nak ambil. Buka kat sini makan. Atau letak kita bawa dengan nasi lah apa semua. Selesai. Bayangkan kita jiwa kita tengah sedih. Mak kita ke ayah kita ke suami ke isteri dan sebagainya. Kita nak sibuk. Tak, itu bukan. Sunnah Nabi arah, Nabi suruh. Isna'u. Buatlah kamu makanan untuk ahli Ja'far. Sebab orang sedih. Kita tak kisahlah bukan meninggal pun. Sedih apa-apa. Tengok cerita sedih kan. Nak masak gula ke tak masuk. Garam ke tak masuk. Sebab dah distract. Okay? Jadi kita masakkan, kita bagi. Kan lebih baik. Sebab mengikut sunnah tu lebih jauh lebih baik daripada mengikut manusia biasa. Okay? Nak tanya kelas. tentang tu lah, sebab dah sebut. Kelas. Apa status, apa nama hadis Iqra'u Yasin ala mautakum? Tanya soalan. Pertama, bacalah Yasin, lakinu Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mati. Itu yang orang kata. Cuma saya melihat hadis ini, pertama ada ulama menghasankan. Oleh katakan kalau kita terima hadis ni. Pertama, ada satu hadis yang lain, Nabi kata lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mautakum, digunakan perkataan mautakum. Hadis tadi, pertama dia kata lakinu mautakum. Lakinu mautakum. Okey, yang pertama kata Yasin. Yang kedua dia kata syahadah lah, maksudnya la ilaha illallah. Okey, dua ni. Jadi kalau katakan orang sudah mati, nak lakin syahadah apa? Nak ajar talqin dia apa? Nampak? Tapi maksud dia mesti sama sebab hadis ni menggunakan struktur ayat yang sama. Jadi para ulama menyatakan kalau katakan kita nak bacakan Yasin ketika nazak dan juga ajarkan dia syahadah. Tapi saya lebih cenderung kepada mengajar syahadah. Sebab nak pi dia. Bukan nak pi itu maksud dia. Nak pi tu dia. Jadi sekarang ni Nabi ajar akhir kalimah kita adalah kalimah la ilaha illallah. Okey? Jadi kita duk sibuk ni, kita ulang alik lah ataupun bergilir dia dah kena latih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita aja la ilaha. Jangan kata mak syahadah. Apa makna? Kita kata syahadah la ilaha illallah, kita pegangkan mak atau ayah apa sebagainya, tok ke, tok nek ke apa sebagainya. Kita jangan kita tak la ilaha illallah. Dia ni ketika nazak apa disebutkan nama nazak itu adalah sakratul maut.